Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Muslimin, muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur setingginya kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada kali ini kita diizinkan lagi untuk bersua dalam slot ataupun rancangan Serambi Tok Kenali yang membicarakan tentang 50 kunci hidup bahagia. Pada kali ini saya akan menghuraikan kaedah yang ke-43 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Suratul Hasyr ayat yang ke-9. Yang bermaksud sesiapa yang dipelihara oleh Allah daripada sifat bakhil ataupun kedekut, maka dia tergolong di kalangan orang-orang yang berjaya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kaedah ini walaupun ringkas tapi dia padat dan cukup penting dalam kehidupan kita. Untuk menjadikan kita bahagia dunia dan akhirat, maka kita disuruh ataupun kita disarankan oleh ayat tadi supaya jangan bersifat kedekut ataupun bakhil. Saya ulang apa yang disebutkan oleh Allah dalam suratul Hasyr tadi, iaitu ayat yang berbunyi wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sesiapa yang terpelihara daripada sifat bakhil, maka dia tergolong di kalangan orang-orang yang berjaya dunia dan juga akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya ayat ini diambil daripada satu ayat yang menceritakan berkenaan dengan orang-orang Ansar yang membantu golongan muhajirin yang berhijrah ke Madinah. Sebelum ayat yang dibacakan tadi, ada ayat lain. Ada ayat sebelumnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kemudian sambung ayatnya wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ayat ini bila kita bicara tentang hijrah, kita akan bicarakan tentang apa yang dilakukan oleh golongan Ansar terhadap golongan Muhajirin. Allah puji golongan Ansar, iaitu mereka itu mengutamakan golongan Muhajirin terhadap diri mereka sendiri. Walaupun mereka dalam keadaan yang susah, sempit. Ini sifat yang ada pada golongan Ansar ketika menyambut golongan Muhajirin. Ithar bermakna melebihkan sahabat kita berbanding dengan diri kita sendiri. Itulah yang berlaku di kalangan golongan Ansar terhadap golongan Muhajirin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita bicara lebih panjang, mari kita melihat apakah yang ditarifkan sebagai asyuhu. Asyuhu bermaksud al-man'u. Ya. Maknanya kita terhalang daripada melakukan kebaikan. Asyuh maknanya kita kedekut untuk melakukan kebaikan, kedekut dari segi harta untuk berinfak, ataupun kedekut dari segi tenaga untuk beramal, untuk melakukan kebajikan, membantu manusia. Lawan bagi asyuhu ialah al-ithar. Al-ithar maksudnya mudah membantu manusia, bahkan melebihkan orang lain berbanding diri kita sendiri. Ada satu kisah di zaman sahabat dahulu, Abdul Rahman bin Auf, ya, ketika dia bertawaf di keliling Kaabah. Di antara doa yang sering diulang-ulangkan oleh beliau ialah, ya Allah, peliharalah daku daripada sifat asyuh. Ya, peliharalah daku daripada sifat asyuh. Diulang banyak kali sepanjang dia bertawaf di Kaabah. Maka sahabat bertanya kepadanya, kenapa kamu hanya mengulangi doa yang sama, tidak meminta yang lain? Yang kamu minta, jauhkan diri daripada sifat kedekut ataupun bakhil. Kata Abdul Rahman bin Auf, katanya sekiranya
Aku dijaga daripada sifat bakhil, ya, maka aku tidak akan melakukan perbuatan mungkar yang lain. Aku tidak akan mencuri. Aku tidak akan berzina. Dan aku tidak melakukan dosa-dosa yang lain. Jadi maksud daripada asyuh itu bukan sekadar kedekut harta maksudnya. Bukan sekadar tidak memberikan infak di jalan Allah. Maksud asyuh itu juga ialah mereka yang melakukan maksiat. Mereka yang melakukan kemungkaran dikira sebagai golongan yang kedekut juga. Ya, dia suka melakukan maksiat tapi dia kedekut untuk melakukan ketaatan dan kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu ketika di zaman Tuan Guru Ni Abdul Aziz, ya, berlaku satu peristiwa dalam satu majlis. Dia adakan ceramah ataupun kuliah maghrib. Kuliah tu panjang sikit, melangkaui waktu Isyak. Setelah habis kuliah, Bilal terus qamat untuk mengerjakan solat Isyak. Maka almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz menegur, kenapa qamat awal? Tidak azan dulu ataupun tidak sembahyang sunat dulu. Kedekutnya kita pada Allah. Itu kata Tok Guru. Ya. Kenapa kita kedekut dengan Allah? Untuk mengerjakan solat sunat bukan lama sangat. Ya. Peruntukkan masa sedikit selepas daripada kuliah itu azan dulu dan juga kerjakan solat sunat qabliyah Isyak. Yang menunjukkan kita ni pemurah dengan Allah, tidak kedekut dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang dipelihara daripada sifat asyuh ini ialah mereka yang suka melakukan kebajikan, suka melakukan ketaatan, suka melakukan ibadah. Dia tidak kedekut dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang diperintahkan dilakukan sebaik mungkin. Ya, tanpa memberikan pelbagai alasan untuk tidak melakukannya. Itu tanda orang yang terpelihara daripada sifat asyuh ataupun kedekut. Dan termasuk juga kedekut inilah kedekut dari segi harta. Ya, berkira sangat untuk menginfakkan harta di jalan Allah. Sedangkan harta bila diinfak di jalan Allah bukan makin berkurangan, bahkan dia makin bertambah. Tidak akan berkurangan harta kita dengan kita infak. Wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, pasti Allah akan menggantikannya dengan lebih baik. Kalau kita telusuri kisah Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu kisah yang cukup menarik yang menggambarkan sifat al-ithar yang ada pada para sahabat. Di antara kisah menariknya kisah Abdurrahman bin Auf juga. Dia pergi ke Madinah dalam keadaan selai sepinggang walaupun dia seorang yang kaya raya. Sampai di Madinah dia dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Ar-Rabi'. Ya, Sa'ad bin Ar-Rabi' ini seorang kaya. Sa'ad menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, aku ni kaya, aku nak bagi separuh harta aku pada kamu. Dan aku ada 2 orang isteri. Kamu pilihlah di antara 2 isteriku ni mana yang kamu berkenan, aku akan ceraikan dia dan kamu boleh berkahwin dengannya selepas habis iddah. Ini ithar yang ada pada para sahabat. Tetapi Abdurrahman bin Auf tidak mengambil kesempatan. Dia hanya berkata kepada Sa'ad bin Ar-Rabi', dullani 'ala as-sawq. Ya. Tunjukkan pada aku di mana tempatnya pasar, maka dia memulakan perniagaan di pasar Madinah sehingga dia menjadi kaya raya. Ini gambaran sifat al-ithar yang ada pada para sahabat sehingga menjadikan mereka golongan yang hebat. Ya, jilul Qur'aniyun farid, generasi Al-Quran yang unik digeruni oleh musuh-musuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada ayat ini dapat kita simpulkan bahawa sekiranya kita dipelihara oleh Allah daripada sifat asyuh, sifat kedekut, bakhil, maka sebenarnya kita tergolong di kalangan orang-orang yang berjaya dunia dan juga akhirat. Pastikan kita tidak bersifat dengan sifat asyuh. Pastikan kita mengutamakan al-ithar, ya, melebihkan sahabat kita berbanding dengan diri kita sendiri dan mengutamakan Allah dan Rasul dalam melaksanakan ketaatan dan kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekadar itu untuk kali ini, semoga bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai panduan kita bersama. Wallahu taala a'lam
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا